Ada soalan ke? Warahmatullahi. Hal ini merupakan satu perkara yang besar di dalamnya bagi kita diajar agar berusaha menimba ilmu. Bagi sesiapa yang diberi kesempatan duduk di dalam majlis ilmu, mengutip putih-putih berjalan ilmu yang disampaikan, dia telah mempunyai sangat yang sangat indah dalam hidupnya. Ilmu yang diterima untuk diamal semasa di dunia. Adakah pahala itu dinikmati di dalam kubur dan di akhirat? Pak Ado ni pun nak ceramah Pak Ceruh. Naisih Pak Ceruh kata. Tak ajil letih Pak Ado ni. Masya Allah nah. Allah. Masalah ilmu-ilmu ini komen sikitlah. Masalah belajar ilmu ni seorang tu manusia tu jadi mulia dengan sebab ilmu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dia sebut syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Yang menjadi saksi akan ketuhanan Allah adalah pertama Allah, kedua malaikat dan ahli ilmu. Maka Tuhan letak ranking yang ketiga lepas pada malaikat ahlu ilmi. Orang yang menyaksikan ketuhanan, orang yang yakin dengan ketuhanan Allah, pertama Allah Ta'ala sendiri, malaikat dia, wa ulul ilmi, dan ahli-ahli ilmu. Maka Tuhan letak ranking yang ketiga. Oh mulia. Dan ahli ilmu ni mulia tidak mulia, dia boleh tolong orang hari akhirat. Orang kalau baik dia masuk syurga seorang, dia baik. Moci tu baik, sedekah, tutup aurat gapo, dia jalan cengok klik masuk dalam syurga. Tapi ulama-ulama orang ada ilmu, apabila sudah ditimbang dia nak masuk syurga tu tahan dia. Apa berhenti dulu? Bukan Tuhan tunjuk tangan gini, kena faham lah moyak cerita okey. Cakap nak ayat lagu mana tak tahu nak ayat suruh berhenti, bukan kata gini nah. Tetapi ada ulama kata makruh kalau kecek bab Tuhan kita tunjuk anggota. Kecek buat gini, nampak. Atas, tunjuk gini. Makruh ada ulama kata. Takut orang faham lagu tu. Maka apabila ahli-ahli ilmu nak masuk syurga, ni setara mana kedudukan, hebatnya kedudukan dia, maka Tuhan tahan. Apabila Tuhan tahan ulama-ulama, maka ulama mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba atas muka dunia penat dah duk cara kok masyarakat. Tak puas hati lagi kau lagu mana hamba ni kena tahan ni tak boleh masuk syurga lagi, hamba rasa penat dah setara mana. Kau ada kerjaan lagi, kau kena syarah lagi kau atas akhirat ni. Katanya Tuhan kepada ahli ilmu, wahai aling-aling ulama, orang-orang ada ilmu, aku bukan tahan ni nak hinamu, tetapi orang lain masuk syurga, tetapi mung aku izin mu nak ambil siapa-siapa dia daripada ahli keluarga mung, hak mu nak tolong lah pergi mu pergi ambil. Oh, bukan kata boleh masuk dah tentu dah, tetapi mu boleh heret juga orang lain masuk sekali dengan mu. Oh, hamba ingat nak hina hamba lagi, kena pajar lagi hamba ingat dak, hamba nak mulia ke demo semua orang ahli ilmu. Oh, pada dengan hak tu dah rasa mulia dah. Nah, masuk syurga tu kemuliaan dah, boleh heret orang lain pula. Sebab tu kita jahil setara mana, pulah setara mana, jangan buat musuh dengan orang lain. Jangan buat balah dengan orang lain. Tok Imam, tok bela, tok siok orang-orang jurus ni jangan balah. Takut-takut dia boleh tolong kita Orang lain tak ingat dah kita duk menetem menerak. Lalu pak cik tu, kaki balasah. Weh, bakpo demo menerak ni kata. Allah kata pak cik kata kita suruh nak masuk neraka dah kata. Oh, tak apalah pak cik tolong. Sebab awal penuh tolong dulu pak cik nak pergi balasah. Wi tupai pak cik pergi balasah dia. Pak cik ingat tu. Oh, lepas tu nak balas ni. Oh, pak cik nak tolong lah. Allah, sebab tu Nabi kata banyak ke kawan. Banyak ke kawan, mudah-mudahan kawan mu tu boleh tolong. Saing orang molek lah, orang jahat tak sedap saing lah, jadi kau menyusuh kita pula. Nah, tu kelebihan ahli ilmu. Sebab tu kalau kita tak boleh jadi orang alim, niat anak-anak kita biar jadi orang alim. Beli kitab, beli buku, beli gapo letak di rumah. Hamba tak boleh baca, niat anak-anak kita biar boleh baca. Lagu tu. Nya boleh lah. InsyaAllah dah biar ada cita-cita. Si isteri menazah
sembelih binatang. Maknanya nak makan, nak jamu orang makan kambing lagi ni nah. Adakah suami boleh makan daging binatang sembelih itu? Boleh makan. Sebab suami isteri tu bukan dia tanggung. Ya, bab nazar ni orang yang nazar tak boleh makan, dan orang yang di bawah tanggungnya dia juga tak boleh makan. Kerana apa? Kerana nazar ni hilang milik dia. Orang bukan tanggungnya kita, saing kita ke, waris kita ke, maka boleh makan daging nazar tu. Isteri wajib tak tanggung nafkah suami tak. Maka kalau dia nazar dia seorang lah. Orang lain boleh makan. Anak yang telah dewasa adakah kekal tidak boleh makan sembelihan nazar kedua ibu bapa dia? Ni hamba tak ingat. Kalau dewasa rasa boleh makan dah, sebab tak wajib ibu bapa. Apabila anak sudah balik, maka tak wajib kita beri nafkah kepada dia. Ingat, nafkah ataupun kita tanggung seseorang itu ada 3 sebab dah. 3 sebab wajib kita kena tanggung nafkah dia. Pertama, kerana dia tu usul kita, mak ayah kita. Maka wajib kita kena tanggung dia. Kalau dia miskin, dia sakit, dia susah, wajib anak jatuh, anak tino, anak gapo dia ke kena tanggung nafkah pak dia ataupun ibu dia. Kedua, sebab dia tu furuk kita, anak daripada kita. Anak kita kecil, maka kita kena cara. Dia tak ada pitih, dia sakit, dia balik dah tapi sakit terlencak akal. Wajib ibu bapa kena beri nafkah pada dia. So, kerana nasab keturunan dia. Kedua, sebab apa kita kena beri nafkah ke orang? Sebab kita nikah dengan dia. Dia bukan mak ayah kita, dia bukan anak kita, tetapi kita nikah dengan dia, wajib kena beri nafkah kepada dia. Isteri lah. Ketiga, wajib kita kena beri makan ni kerana kita pera dia, kita miliki dia. Misalnya kita beli hamba. Hamba ni manusia. Siapa dia nak beri makan ke dia? Tuan dia. Kita pera kambing. Kambing orang lain tak wajib beri makan, kambing kita wajib beri makan. Tak beri makan berdosa. Pera ikan sepila. Ikan sepila apa dia? Hak demo wajib beri makan. Mapuh terguling, balik putih mata berdosa, tak beri makan. Ni pekong ku kucing. Habis kesian kokmu. Kesian lah ke mana kita pekong kucing wajib kena beri makan. Berdosa lah kalau kita tak beri makannya. Ni waktu tunjuk muka kesian. Tak apalah, ni belah kasihan hamba. Belah kasihan lah ke mana benda wajib kena beri makan. Tu. Maka apabila anak sudah balik, molek dah akal dia, maka tak wajib kita tanggung nafkah dia. Maka lepas diri. Dia cari piti sendiri. Tetapi lah ni tempat kita selagi mana tak nikah, mak pak lah duk sara. Sunat saja mak pak sara. Kalau mak pak tak sara tak ada masalah, tak dosa dah sebab dia mau balik dah, molek akal, tidak cacat, tidak gapo dah. Maka apabila tak wajib sara nafkah gapo, maka kalau kahwin tu hok balik dah, boleh makan kalau hok nazar dia, boleh makan sebab bukan bawah nafkah dia dah. Bukan bawah nafkah dia dah kan. Hok nafkah dia ni kalau hok tak balik, dia balik dah tak ada masalah dah. Macam orang asing-asing dah lah dari sudut tu, dari sudut nafkah. Nak buat lagu mana? Tai nak ambil air semaya, celuh-celuh kuku tu ada kesecak. Kuku pendek dah, nak buat lagu mana? Celuk klorok lah apa dia, ikutlah cuci lah. Kalau tak boleh buat, tak cakap buat dah, ambil air semaya lagu tu semaya lah. Ambil air semaya, tak cakap celuk klorok dah, tak tangga dah, tak usah semaya. Semaya lah dengan lagu tu. Lepas tu tempat tak kata tu nak tayamum ke? Tayamum kalau boleh. Misalnya lekat cak kaki, tak cakap konyoh dah. Maka ambil air semaya, hak tepat tak lekat, tak rata air tu, ambil tayamum. Lagu tu. Lepas tu boleh semaya, tak ada masalah apa. Petua orang tua-tua untuk kuat tenaga batin. Sudah. Kok mana soalan ni? Nak kuat tenaga batin, sudah. Hamba ni tak pandai lah mana benda lagu ni. Gini. Sebelum bersama dengan orang rumah, baca ya mutakabbir. Ya mutakabbir senapah 10 kali.
Ya mutakabbir 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 ya mutakabbir. Niat supaya Allah Taala wi kepuasan kepada isteri kita. Insya-Allah puas isteri kita. Wi sikit-sikit ya, tak boleh banyak-banyak wak ngaca. Boleh. Ya mutakabbir dah. Ya mutakabbir. Banyak dah. Alhamdulillah dah banyak. Banyak boleh makan jasa dah lah. Ya mutakabbir 10 kali senapah. Seduk napah dalam ya mutakabbir ya mutakabbir. Senapah lagu tu. Niat di dalam hati supaya Allah Taala puas ke isteri kita. Gitu. Tak salah dah. Sunat bagi orang yang berkahwin kecek bab benda-benda lagu ni. Kalau kita sakit tak salah kita pergi nanya orang hamba tak kuat. Tak apa. Jangan kita mampu pula. Nah, orang ni mari ngadu kita, tak jadilah mano demo. Jangan kata lagu tu malu orang, aib dia. Maka sunat dalam Fathul Muin pun ada sebut, lelaki tu makan ubat kuat. Sunat bagi yang berkahwin. Kalau tak berkahwin tak sedap makan lah. Buat berapa dia? Cokeh latar. Tak payah. Jadi tak ada pedoh. Jadi orang hok nikah dah sunat buat benda lagu tu. Orang hok tak nikah tak sedap karut lagi lah. Tak sedap beramal. Nama kedok ya mutakabbir. Ya mutakabbir. Hok ni bagi. Hok tu sebab tu petua lagu ni tak boleh umum sangat. Takut budak-budak nyaman. Nama ke selok lah. Jadi kau masalah dah pula. Tu untuk tenaga batin. Lepas tu jangan makan air batu tu biasa ya. Makan benda-benda hok tenaga. Mandu kau apa dia. Hok lain lagi kena ngadak pergi pondok lah. Hok lain lagi kena ngadak pergi jumpa pondok lah. Nak buat lagu mana kalau kita salah bagi salah ta'in rakaat yang kedua. Sudah. Ta'in rakaat kedua silap wi salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah rakaat kedua baru. Lagu mana salah tu tidak batal. Sambung terus ke semaya kita. Cuma akhir sembahyang sebelum bui salat sunat sujud sawi. Bapa sujud sawi kerana kita melakukan perbuatan yang kalau sengaja batal. Ingat wi salat ni batal sembahyang. Kerana maksud salat itu membatalkan sembahyang. Berarti kalau kita duduk tengah kira gini, duduk saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal sembahyang kita. Pas lagu mana? Kita buat saat ni tak sengaja deh. Rakaat kedua kita terburi salah. Patut batal kalau sengaja. Maka buat benda kalau sengaja batal, tak sengaja tak batal. Buat dalam keadaan tak sengaja maka sunat sujud sawi. Lagu tu. Dalam saing kata air hujan loni daripada jadi hujan asid. Betul kau lipat apa kau sia air hujan. Dalam saing kata kat sekolah lah kata air hujan lot ni air hujan asid. Air hujan ni ada asid. Air hujan ni ada asid lah soalan dia lah bunyi lagu tu lah. Air hujan asid ni gini. Air hujan ni katanya Nabi. Dua benda halal sampai hari kiamat. Dua benda halal sampai kiamat. Tidak ada sebagai syubhat pada dia, tidak ada keraguan kepada dia. Pertama air hujan. Sampai hari kiamat pun air itu tetap halal. Jangan jatuh selori-ori lah. Tak ada direct. Air itu halal. Tak ada syubhat. Tak ada makruh ke apa. Kedua nikah. Tak ada istilah makruh ke apa. Nikah lah sampai kiamat pun tetap halal. Nabi kata. Maka air hujan ni banyak kelebihan dia. Air hujan ni banyak kelebihan dia. Lebih-lebih lagi kelebihan hujan malam Jumaat dan hari Jumaat. Tak ada air hujan tu. Kerana hari-hari ni tidak sama. Hari Rabu lain, hari Sabtu lain, hari Goni lain. Dalam kitab-kitab fiqh kata, kalau hujan selepas daripada lama tak hujan, lama dah tak hujan, tiba-tiba hujan hari ni. Sunat kita pergi mandi dengan air hujan tu, buka baju pergi mandi. Buat di seluruh kita kau mandi gugu, molek air hujan tu. Jadi penawar, jadi gapo. Lebih-lebih lagi ni untuk awet muda, untuk tubuh jadi keras ni. Tahan. Orang tua dulu mandi air telaga sebelum subuh. Pagi molek mandi air sejuk, malam baru sunat mandi air, baru molek mandi air panas. Tubuh kita lepas pada kita buat kerja mandi air panas. Air bukan panas netuk jadi mikroh lah kita nya. Air hok sesuai lah. Pagi tu mandi sejuk. Mandi dengan air telaga, mandi gapo. Lo ni orang buat rawatan pula mandi dengan ais. Mandi dengan air batu. Siapa dia ada nyakit serebel kaki, mokcik-mokcik kau pocik-pocik, beli air, ambil air sebeledi, beli air batu beli seria, bubuh, kendai kaki.
Rendai kaki lagu tu biar sejuk. Memang sejuk lah. Maka dia rawat belakang. Jin, hatu, iblis ada belakang situ pakat lari dengan air batu. Kalau orang masuk hatu, beli air batu seria, bubuh dalam beledi, ambil mandi dia. Tak payah baca apa dia, lari berar. Kau jom berobak tu lah lari je. Nampak? Oh. Jadi tu kelebihan. Air hujan pun ada kelebihan dia. Dalam Quran apa ada sebut dia? Midrara tu kan ayat Quran tu. Menyebut mengenai kelebihan air hujan. Maka orang tua dulu buat alat untuk berubat. Salah satunya air hujan. Lepas pada air Zamzam, air hujan paling besar sekali. Air hujan. Okey, awak air bateri ke air hujan? Nampak? Sejarah Hajarul Aswad. Panjang lebar lah Hajarul Aswad ni. Hajarul Aswad ni zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Hajarul Aswad lah ni, batu Hajarul Aswad lah ni, zaman Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni cerita ni dalam 9,000 tahun lah. Rasa tak silap hamba dalam 9,000 tahun lepas. Nabi Allah Ibrahim apabila nak letak satu tanda di Kaabah batu tu, maka dicari batu. Maka diberi wak mari satu batu daripada langit, daripada syurga, letaklah situ. Maka dipanggil Hajarul Aswad. Dalam satu hadis Nabi kata Hajarul Aswad pada hari kiamat ada tangan, ada mulut. Tuhan bangkit ke dia dalam keadaan lagu tu dan dia menyaksikan bagi orang yang mengkucuk dia. Kucuk Hajarul Aswad tu. Maka dia akan jadi saksi. Dia akan sebut nama sorang sekian. Tu Hajarul Aswad. Cerita dia panjang lah. Menurut Sa'im pun ada, menurut Ghani pun ada. Batu Kaabah jolo juga. Tu benda-benda bukan ada unsur bumi, bukan ada unsur langit. Semua mari daripada syurga belaka. Adakah lafaz sunat sebelum azan? Adakah lafaz sunat? Gapo dia? Sebelum azan tu ada benda-benda sunat nak sebut. Kau gapo dia? Azan gitulah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ni astaghfirullahalazim. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tak payah. Bismillah, tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tak payah. Direct Allahu akbar, Allahu akbar lalu. Begitu juga semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Allahu akbar direct. Khutbah alhamdulillah direct. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tak sunat. Kalau dia nak baca boleh, tapi nampak macam tak mengaji lah man. Nampak? Sebut alhamdulillah direct. Apa tak boleh kau nak baca bismillah? Sebab dia zikir dah, okey. Mana ada zikir kena berzikir. Nak berzikir kena baca bismillah. Bismillah tu zikir dah. Kau nak baca subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, tak payah sebut bismillah dah. Jadi direct kepada dia selalu. Jadi tak ada lah lafaz sunat sebelum azan. Tu dia maksud dia, lebih kurang gitu dia. Benda-benda sunat. Begitulah hamba fahamnya. Apa dia ni? Power Ranger apa pula? Makanan seperti Food Panda. Perkhidmatan makanan seperti Food Panda menghantar makanan tidak halal, apakah hukum? Perkhidmatan gajah gapo pun kalau hantar benda haram berdosa hukum dia. Kalau kita tahu, kalau kita tak tahu tak berdosa. Jangan bimbang. Kita kerja Food Panda hantar makanan kat orang. Tiba-tiba dia muatak bubuh dalam itu kepala babi misalnya. Kita pergi atas kawan itu. Dosa tak dosa muka kita tak tahu. Hak kita tahu dah. Orang siap bubuh dalam pinggir. Ni kepala babi ni atas rumah depan tu. Kita pergi atas. Tak boleh lah. Jadi gini. Bukan nak marah sangat. Bukan kata gapo. Atas kita. Kalau kita tahu dosa. Kalau kita tak tahu dimaafkan. Sebab kita tak tahu ke, kita cari sumber yang halal. Datang makan kat orang ke apa dia. Tiba-tiba haram. Haram kat mana? Hamba tak tahu. Tak haram lah. Dia kata Food Panda boleh pilih benda halal, benda haram. Kalau lagu tu tak boleh. Misalnya Food Panda ada, dia punya perkhidmatan dia, dia tulis halal, haram. Kalau ni dia tulis haram, dia mau pergi ambil juga. Tak boleh. Tu dia tahu maknanya. Ustaz tak nak buat daurah fardu ain kau. Ni tiap-tiap malam hamba duk mengajar ni fardu ain. Kau bukan duk buat saja-saja ni. Nak betul akidah pok kita ni. Nak suruh pok kita lepas belakang dengan Tuhan.
Lepas balasuh ni amo pergi balasuh lain pula. Tak kena balasuh amo duduk pondok ambo pula. Lepas tu orang mari menanya pula. Hang ngajar fardu ain nak suruh lepas dengan Tuhan ya. Nak buat fardu ain takut tak ada lah, takut ambo sibuk tanyalah ustaz lain insya-Allah pandai lagi ilmu fardu ain. Baguslah nak tanya bab daurah fardu ain. Ada kesedaran dah tu nak lepaskan fardu ain dia dengan Tuhan. Hukum solat qada selepas asar. Hukum dia. Cuma afdalnya jangan qada semaya lepas pada semaya subuh ataupun lepas semaya asar. Tapi lorak misalnya hamba tak boleh. Hamba kalau tak semaya jadi segala tak sedap lalu. Nak qada. Ni lepas subuh dah ni. Biar hamba nak qada juga lepas subuh ni. Semayalah, tak ada masalah gapo. Hok tak boleh semayanya semaya sunat lepas pada subuh, lepas pada asar. Adakah Nur Muhammad itu makhluk Allah yang pertama dicipta? Ya, atas pendapat. Jumhur ulama menyatakan makhluk yang pertama dicipta adalah Nur Muhammad. Satu hadis di dalam Allahu Akbar gabriel. Dalam tak ingat dah. Dalam kitab hadis sebut satu hadis seorang sahabat nama Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah makhluk yang pertama dicipta oleh Allah?" Tuhan. Pertama Tuhan dulu. Tak ada makhluk seperti apa. Gapo dia mula-mula. Mula-mula makhluk pertama orang rapat sekali zaman ketuhanan, gapo dia mula-mula sekali dicipta. Maka Nabi Muhammad kata, "Nuru nabiyyika ya Jabir." Cahaya nur nabimu wahai Jabir. Sama ada cahaya itu bermerti ruh Nabi Muhammad ataupun maksud gapo suku pasal, tapi Nabi Muhammad jawab nur nabimu wahai Jabir. Ulama syarah perkataan nur ni gapo dia? Ada maksud ruh, ada maksud hakikat Muhammadiyah kau tak apalah, tapi nur nabi ya Jabir. Ada orang kata dak makhluk yang pertama dicipta adalah air. Barang khilaf. Tak sah duk bala. Ni orang kata kita kata jawab nur Nabi Muhammad, ya kata kita Syiah dah pula. Pendapat ni kan khilaf. Jumhur ulama pilih nur Nabi Muhammad. Hak pilih air ke pilih gapo bukan jumhur. Ulama menyebut di dalam kitab dia, jumhur menyatakan makhluk yang pertama adalah nur Nabi. Nur Muhammadi panggil. Ikutlah. Maksud gapo dia suku pasal tapi nur Muhammad. Ada orang kata air tu pendapat tidak kuat. Apa maksud tafsir harfiah? Kayak orang duk jual tafsir harfiah, kayak terjemah secara huruf-huruf perkataan. Macam sama sebut ni. Wa maknanya dan dia tulis gitu. Hamba pernah dengar dalam Aikim, ada seorang ustaz tu, tak tahu siapa dia ustaz tu. Berkali dia baru klik planet Pluto kali. Dia kata saya ada mereka satu kaedah. Pengajian tafsir tanpa nahwu. Pengajian tafsir tanpa nahwu. Mengaji tafsir tanpa menggunakan nahwu. Subhanallah. Nak lipat orang kau lagu mana? Tak mengaji nahwu baca tafsir sesaklah siratal labi lah jawapannya. Ni boleh dia kata saya rekod satu kaedah orang Malaysia kita. Mengaji tafsir tanpa nahwu. Sebab kalau dengan nahwu jadi payuh dia kata. Dia pun mengajar tafsir tanpa nahwu. Sesak barak dah kawan ni. Dia ingat dia bisa. Ulama pecah pala tak berani kecek lagu tu. Tafsir harfiah ni tafsir menurut huruf-huruf lah perkataan-perkataan. Jangan baca tafsir lagu ni sesak. Obat tu tafsir ni Quran ni kena baca dengan tafsir dia. Tak boleh baca dengan harfiah, terjemah harfiah. Dia kena tafsir ke dia. Perkataan ni maksud dia sebenar ke apa? Sebab tu orang baca Quran dengan tafsir baru faham makna dia. Tu pun bukan faham makna, dia panggil mafhum dia panggil. Mafhum ni maknanya yang difahami setara ni. Maksud dia kita tak tahu. Sebab tu orang tak semua tak sebut maksud Al-Quran. Kita mana tahu maksud dia. Kita hanya faham mafhum. Apa maksud mafhum? Yang kita faham sekadar ni hamba faham. Hak makna sebalik dia hamba tak tahu. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Sudah. Gapo dia 7 huruf pula? Tak tahu apa betul gapo dia. Tiba-tiba pandai bahasa Arab saja nak terjemah dah sesat dah. Tu maksud tafsir harfiah tu, terjemah sebutir-sebutir lagu tu. Tu tak boleh baca tu jadi sesat. Lah ni banyak orang. Macam-macam wak hadiah nikah lah gapo dia tafsir harfiah. Tengok Tuhan bersemayam atas harah. Kenapa dah tu? Kenapa dah tu jadi kau pening dah berlakon. Ya tafsir molek baca kita orang awal baca tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tok Guru Ajino tu. Mufti dulu, Tok Peti Ajino dulu dengan Syekh Abdullah Basmih tu. Tu baca tu.
Tu ahli sunnah molek. Tafsir selain daripada tu hamba tidak sure ke. Bak namuk pening sangat, nampak terjemah jadi ngaruk. Boleh kodok hamba mengajar akidah sedekah hamba tidak mahir dalam bab akidah. Haram hukumnya mengajar satu ilmu yang kita tidak faham. Katanya bapa mik boleh jadi kafir. Mengajar ilmu tauhid dengan orang tak faham ilmu tauhid. Dia tak faham. Makmum tak faham, tak boleh kena beriman ni. Tak faham lah dosa. Faham tak faham. Dia syarah tak faham. Dia paksa lagu tu. Islam bukan cara paksa. Nah, dia tak faham nak hura kat orang, dia kata, guana-guana aku hak penting kena beriman. Guana lagu tu. Islam bukan ajar suruh ikut bawa buta tuli lagu tu. Wak mari hujah, tak boleh wak mari hujah. Paksa orang bukan. Tak boleh hukumnya haram dah. Bukan kata mengaji tauhid, ngaji fiqh dengan orang tak reti pun haram, ngaji nahwu pun benih juga. Ada doktor gapo dia tak tahu. Doktor sakit puai kau gapo dia tak tahu. Beritahu suami sentuh isteri tidak batal wuduk. Bukan doktor sakit puai ni. Nama doktor PhD. Doktor Palo Sapah. Nama doktor Palo Sapah kata sentuh isteri tidak batal wuduk. Sebab cerita Sayyidina Aisyah gini, dalam mazhab kita batal wuduk. Kalau nak pergi tak batal wuduk dalam mazhab lain. Mudah royak cerita lalu. Tak payah royak cerita Sayyidina Aisyah lah apa lah. Royak mazhab lain. Ulama duk bahadah. Royak nak kata demo bisa kau ambil daripada hadis direct. Sebut kata mazhab Hanafi kata tak batal. Mudah. Mazhab Syafi'i kata batal. Mudah selalu gitu. Demo nak jadi Syafi'i kau nak jadi Hanafi. Biar jelas. Jangan nak makan nasi khabu dengan tomie. Tak boleh. Nasi khabu ni payah. Dia kena kalau tomie tak boleh. Kena jauh. Kena makan soso. Nasi khabu so, tomie so. Baru rasa dia. Ni nak makan sekaligus, tomie tak jadi, nasi khabu pun tak jadi. Cerita Sayyidina Aisyah lagu ni. Rasulullah bangun tahajud, maka Rasulullah kata apabila dia nak bangun tahajud, bilik Rasulullah sempit. Sayyidina Aisyah tidur meletak lagu ni. Ni tempat tidur Rasulullah. Rasulullah nak semaya, kaki duk jolok depan. Maka Rasulullah tarik kaki, belok kaki, sujud. Nak sujud. Maka kata dalam hadis tu, Rasulullah pegang kaki Aisyah, tarik, sujud. Batal. Tak batal sembahyang Rasulullah sembahyang. Rasulullah pegang kaki Sayyidina Aisyah. Cerita ini, hadis ni riwayat musim sejuk. Sayyidina Aisyah tidur pakai selimut. Maka Rasulullah pegang kaki Sayyidina Aisyah atas selimut, dalam selimut, tarik gitu. Baru Rasulullah sujud. Mana zahir Nabi kata pegang kaki. Pegang kaki belakang sebab gini. Orang kalau pun entah jadi perawi hadis. Entah tengok popok poci-poci tengok hamba pegang tangan gini. Ustaz mengajar pegang tangan. Royak ke cerita kau yang mengasa mengajar dia pegang tangan. Ada kau orang riwayat, ustaz tu pegang tangan yang ada baju berlapis. Ada kecil lagu tu tak? Perawi hadis yang tak kecil, orang faham dah tu, yang mesti ada baju, dia pakai di baju lah. Supaya riwayat Nabi kata Nabi pegang paha sahabat. Boleh pegang paha bukan aurat. Cekak nak royak pegang paha yang berlapis dengan kain setebal 3 inci. Ada kecil lagu tu. Jadi perawi hadis ni kita kena faham cara baca hadis lagu mana. Seorang sahabatnya pakai kain lah, tapi orang pagi pegang paha juga deh. Kalau kita pegang paha pun, tu cara baca hadis. Maka Sayyidina Aisyah tu dia pegang kaki. Maka zahir mazhab Hanafi dia kata pegang kaki. Maka mazhab Syafi'i kata dalam hadis lain setuh dengan bini ni batal semaya. Patut ni lagu mana kita nak tangguh hadis ni? Hadis ni berlaku musim sejuk, pegang kaki dalam kain selimut, tarik. Kena faham lah suasana. Baca hadis jangan duk zahir sangat gak. Tu maksud dia deh. Jadi tak usah duk keliru lagi lah. Kita mazhab Syafi'i batal. Marilah planet Pluto mana pun kita mazhab Syafi'i batal. Dia ngaku dia PhD, ada 30 putih PhD pun ikut demo lah. Tapi mazhab Syafi'i hamba batal gitu. Hukum pergi botol air aruk untuk mengalihkan pindah ke tempat lain. Boleh. Dah nak buat lagu mana? Nak sepak? Nak buat ke mana? Lepas tu nak tak pergi? Sudah. Kalau tu gak pinjek ke? Saya wakeh betul. Rumah hamba demo ada teruk botol aruk, tak boleh nak pergi. Allah, apa kita mau lalunya? Boleh kau pergi botol aruk? Boleh. Siapa dia kata tak boleh perginya? Bukan minum. Dia haram tu minum. Pergi botol aruk. Duduk depan rumah kita. Cakap kita tak boleh salih.
togak jalan. Oh jangan sentuh. Lepas tu siapa dia nak alih? Tak boleh sentuh. Pahala ke mana nak buat kerja? Boleh pergi, hok pergi tak bolehnya minum arak. Cuma ulama kata arak ni kan najis. Maka kalau kita pergi takut jadi najis tangan kita. Maka kalau ada darurat kita nak pergi nak pindah kau nak tahuk kau apa dia tak apa. Basuh pula tangan kita. Kau tak bolehnya duk main botol najis lagu tu. Tak boleh lah. Tu saja ulama kata. Boleh pergi botol arak jangan bimbang. Ke dia mau pergi ke dia mau pukul gambar masuk viral. Maksud duk mengaruk waktu bab lain Kenapa tidak boleh belajar tafsir bagi orang awam? Pelik saya dengar. Bukan pengajian orang awam. Orang awam ni orang tidak ada dasar ilmu. Dia hanya nak melepaskan fardu ain dia. Kalau mengajar tafsir banyak benda kena syarah. Start daripada asas-asas ilmu lagi. Kalau nak kecek bab mantik, dia tak kerti sebut balarah, majah, ma'ani, apa dia tak tahu apa. Patut jadi Islam ni jangan buat nyusah kat orang. Makcik ni bukan nak jadi tok guru. Dia nak lepas pada air dia tiba-tiba main ngajar tafsir mantik lah menurut ilmu logoh majazi Power Ranger. Mana dia tahu? Dia orang bukan nak buai masa. Hamba nak lepas pada air. Dia kata pelik saya dengar kata tak boleh ngajar tafsir, tak sesuai. Bukan kata tafsir, Mughni Labib orang tak baca. Mughni Labib tahu Mughni Labib? Siapa dia bisa nahwu? Antara kitab hok tinggi ilmu Mughni Labib. Apa tak boleh baca kau Mughni Labib kau orang awam? Tak boleh baca juga apa? Tak faham. Benda tinggi-tinggi ni tak boleh baca kepada orang awam. Bukan tafsir saja. Hadis-hadis, benda-benda mentah ni tak boleh baca kecuali disyarah. Benda hak remeh-remeh, benda mudah-mudah boleh. Tapi dok syarah gini perawi dia kata lagu ni pening kepala makcik-makcik. Bukan metod dia panggil. Metod cara pengajian ahlu sunnah wal jamaah. Ilmu-ilmu tafsir, hadis ni bukan salah tapi dia dipelajari oleh orang-orang nak jadi mufti, nak jadi tok qadi, nak jadi gapo. Manakala orang awam belajar ilmu fardu ain saja. Hak ni pun tak faham juga. Tak percaya tu cerita tanya rukun semaya. Siapa dia ingat atas masjid ni? Berapa? Oh, tak ingat dah hamba. Mari ingat. Oh, tak ingat dah. Tu ya tahap kita. Rukun semaya 13 tu tak boleh nak kira siapa habis. Jadi tak sudut bimbang, tak sudut gapo, kita belajar kerana Allah, bukan kerana nak main-main. Kalau orang belajar kerana Allah, dia akan dengar kata Tuhan. Tuhan kata belajar fardu ain. Ya, saya belajar fardu ain. Puahnya bosan, dah Tuhan suruh. Jangan belajar ikut nafsu ke. Oh, nak terang tafsir lama orang isi tafsir sekali hadis ke. Ngaji dengan nafsu. Siapa bila nak layan nafsu gak? Ikut Tuhan gak? Dah dia belajar pun kena ikut Tuhan. Jangan duk ikut perangai kita kata. Benda tak wajib lagi nak ngajar tafsir, ngaji hak fardu ain dulu. Kena ngepek dah lah. Dia kok soalan ni dia kata pelik benar saya dengar ustaz kata tak boleh mengajar tafsir kat orang awam. Gitu maksud dia. Bukan kata salah ilmu tafsir betul tapi sesuai dengan dia. Mau ustaz tereke manakib tu Guru Haji Daud Bukit Abbas secara ringkas. Tok Guru Haji Daud Bukit Abbas ni orang hebat dia ni. Dia ngaji lama di India, pondok-pondok sekitar kita, ngaji ngatuk kenali rasa dia juga dia. Lepas tu naik ke Mekah. Dan kelik usia lewat dah, dia buka pondok di Bukit Abbas di Pasir Putih. Dia merupakan khalifah tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Dia ambil daripada guru dia Sidi Ahmad Azhari Sidi Muhammad Azhari kau berapa dia ambil daripada Ad-Dandarawi Ar-Rasyidiyah Sidi Ahmadiyah. Dia khalifah tarekat Ahmadiyah. Dia buka pondok tempat dia orang kapur dia kata Daud orang jahil. Biasa ya. Orang alim setara mana kalau buka pondok gak orang kata tak alim lah mana tu Haji Daud Bukit Abbas ni. Kawan ni ngaji 40 tahun rasa tak silap hamba. Hok kata tu tak mengaji apa. Standard hok bahagian syarah tu tak mengaji belaka tu. Tapi bahagian syarah, bahagian menanya, bahagian gapo. Tu dia Tok Guru Haji Daud Bukit Abbas. Bawa ke tarekat Ahmadiyah lah. Sebelum daripada dia ada orang bawa dah tarekat Ahmadiyah tempat kita. Tarekat Ahmadiyah ni pengasas dia Sidi Ahmad Al-Idris, orang Maroko, Maghribi. Tarekat paling muda sekali lah. Tarekat dia tak ada suluk. Tak ada istilah masuk suluk ke apa dia tak ada. Tarekat dia hanya amalan wirid 300 pagi 300 petang gitu saja.
Antara amalan disebut Tok Wei Ali Kutai. Tok Wei Ali Kutai dalam Lum'atul Aurat pun ada amalan Ahmadiyah juga. Sebelum daripada kemunculan dia, Tok Guru Haji Daud Bukit Abah, orang bawa tarekat Ahmadiyah ni Tuan Tabah. Ambil daripada Ibrahim Ar-Rashidi lagi. Generasi 2 lapis. Tu orang lama. Lepas pada generasi dia macam senyak betah. Mari Tok Guru Haji Daud Bukit Abah pula naik semula tarekat Ahmadiyah. Anak murid dia beramallah berderu kerana. Tu secara ringkas dia. Kalau tidak kat baca tokoh ulama semenanjung kita ada. Bila kita boleh belajar tafsir, tak puas hati lagi. Apa yo ni kali kau tolong kali. Gini boleh belajar tafsir. Lo ni hamba nak tanya, demo nak belajar ilmu bagus. Tetapi ilmu fardu ain demo lepas kau dak. Jangan kita pergi cari ilmu hotok fardu ain, masa sepatutnya kita boleh belajar ilmu fardu ain. Nak pergi kita kekal juga ilmu bukan fardu ain. Berarti pengajian kita bukan berdasarkan Tuhan dah tu, ikut nafsu dah tu. Kita takut ditipu di dalam pengajian agama. Dok kilik tafsir ingat ada agama, fardu ain tak lepas lagi, berdosa. Itu. Dia lepas dah fardu ain, gilah. Saya minat tafsir. Gilah mengaji, tak ada masalah apa. Ngaji dengan ulama yang muktabar. Tengok ulama ngaji tafsir itu betul ke tak. Kalau tafsir Wahabi tak sedap mengaji dah penipalon. Dah cukup dah. Okey, pergi ngaji, tak ada masalah apa. Hamba sebut hukum ni secara umum untuk masyarakat orang awal tu kago tu. Hukum beri zakat pada pelajar melanjut pelajaran kolej universiti. Termasuk dalam asnah ke tak. Gini, duit zakat kepada pelajar ngaji pondok ke, ngaji mesin, ngaji tanah timur tengah ke, hukum dia tak boleh, tak sah zakat kita. Tak boleh bui. Kalau siapa dia bui dah zakat kepada pelajar, kena bayar semula, tak sah bayaran dia. Dia kena bui kepada orang miskin. Maka orang belajar agama ni biasa orang miskin. Kalau duduk pondok jadi miskin lah. Muka duduk ngaji tak buat kerja apa, maka dia jadi miskin. Maka orang belajar agama boleh terima zakat atas nama dia miskin dah, bukan atas nama dia pelajar agama. Jangan mudah-mudah sangat pocik ke mocik mudah nak beri zakat ke orang-orang ngaji. Jangan. Kalau tengok dia tu orang susah, orang miskin, atas dasar kemiskinan dia, bukan atas dasar pengajian dia. Budak yang anak yatim boleh beri zakat? Tak boleh beri zakat. Tak ada dalam asnah yang lapar anak yatim ni. Lepas tu kalau dia miskin baru boleh beri. Janda-janda, armalah-armalah boleh beri zakat? Tak boleh. Siapa dia suruh beri dia? Dia kena miskin baru boleh. Semua 3 orang ni pelajar agama, orang budak tahfiz ke, anak yatim ke, janda-janda, kalau dia miskin baru sah. Kalau tidak tak boleh. Tu maksud dia fi sabilillah tu. Tu tafsir dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i sabilillah ni perang. Mana ada pun kita perang bunyi bom nopak lari beral nakut pahit. Adakah perkara yang membatalkan mandi wajib? Gapo dia? Tak ada. Tak ada asal terketuk. Ija muka lepas mandi wajib tak boleh terketuk, selok lah kata. Selok terketuk mandi semula. Ada tak ada benda yang membatalkan mandi wajib nah. Kau apa dia? Tak ada hang rasa, tak tahulah. Kau ada? Tak ada. Tangan kena najis kering. Adakah najis itu akan berpindah ke tangan? Tidak. Najis kering berpindah kena tangan, wajib basuh tak? Tak wajib basuh. Berpindah tak pindah. Bukan kata najis kering. Kalau kita eyok tu biar kering, jatuh bunyi ketung, wajib basuh? Tak wajib basuh. Tak wajib basuh. Sunat saja basuh sebab dia kering. Kau kita sendiri pun tak wajib basuh. Ambil air semaya kenalah. Tapi wajib basuh tak punggung tu? Tak wajib basuh sebab kering. Kalau najis orang lain setuh lagi-lagi lah. Kau kita sendiri tu ambil tak jadi najis. Dua soalan lagi. Je ni tak tahu mana je hamba ni. Je tak ada ni. Puak ni khianat tak buat je pula. 7.5. Betul? Sudah. Tak ada je buat ni. Sudah nak iso. Takbir ada ke setiap rakaat? Sudah.
Gapo dia soalan tak nampak ni. Takbir Allahu Akbar kau gano dia angkat tangan kau gano. Kalau angkat tangan pak tepat saja dalam semaya. Sunat saja, tak ada istilah angkat tangan ni wajib. Sunat pak tepat saja. Ketika sebut takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika nak rokok, Allahu Akbar. Ketika bangun pada rokok, Allahu Akbar. Ketika bangun daripada tahiyat awal, pak tepat saja. Disunatkan angkat tangan. Allahu Akbar tu tiap-tiap masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sujud pun Allahu Akbar, jangan angkat tangan. Sujud ke Allahu Akbar juga. Sudah tak ada apa. Macam mana nak bangun tahajud tip dia? Nak bangun tahajud gini. Pertama kita kena ingat Tuhan nak wiga apa dia kepada orang tahajud. Ingat kata tahajud ni perjumpaan kita dengan Allah. Baru rasa seronok kita nak tahajud. Ni macam beban lah, macam Allah serabut ni perintah Tuhan. Buat kata tahajud ni pertemuan kita dengan Tuhan. Hari-hari aku duk adab muka makhluk. Aku hari duduk dengan makhluk. Aku nak bangun malam, nak kecek kira sepatah dengan Tuhan. Nak bertemu dengan Tuhan. Jadi naik seh sikit Rabbana. Jangan buat beban kita dengan Tuhan. Jangan buat permintaan Tuhan tu beban kepada kita. Kita, mak kita suruh, kita pergi buat apa-apa. Kita tak rasa dia permintaan dia tu beban kepada kita. Kalau kita rasa beban, kita jadi malas selalu. Kita nak buat apa-apa, malam ni apa nak bertemu dengan Tuhan, nak kecek sungguh dengan dia. Tak ada pukul 3 bangun dah, bangun dah. Kedua, minum air banyak. Minum air banyak. Minum boleh 2, 3, 4 liter. Ini nak kecing malam. Tentu dah. Kena kecing manis pula gak. Lagi-lagi nak bangun. Maka masa bangun tu ambil air semaya setuh air tu gak. Bangunlah semayalah 2 rakaat. Tu cara dia. Ulama dulu kata saya tahajud 40 tahun. 20 tahun payah nak bangun. Dah 20 tahun baru mudah. Jadi kita nak berlatih lagu tu lah. InsyaAllah Tuhan bayar kepada kita. Wallahu alam. Tak habis lagi baca soalan tu deh. Tak apalah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.